وانشر علينا من بركاتك يا رب يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام على سيدنا Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey, so kita mulakan kelas kita. Kita sambung Raya Kelantan. Minggu lepas kita sempat bincang soalan struktur 1 hingga 4. Kali ni kita sambung 5, 6. Lepas tu kita akan ambil soalan esei. Okey, so we terus pergi pada presentation ni lah dah. Semua sihat ke? Ada yang sakit-sakit? Kalau kita tengok soalan Raya Kelantan kita, soalan nombor... Ada orang nak masuk tak boleh ke tu? Last kita berhenti soalan nombor 4, sekarang ni kita sambung soalan nombor 5. Macam orang masuk. Okey, soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Rajah 5.1 menunjukkan penyediaan sejenis garam tak terlarutkan. So, dia dah bagi tahu kat sini garam ni adalah garam tak terlarutkan dalam air. Jadi, ini adalah tindak balas penguraian ganda 2 ataupun tindak balas pemendakan. Okey, pemendakan. Jadi, dia guna larutan plumbum 2 nitrat dengan larutan natrium sulfat. Jadi, kalau kita tukar pasangan, kita akan dapat hasil dia nanti larutan natrium nitrat, garam larut, manakala mendakan itu adalah mendakan plumbum sulfat. Okey, plumbum sulfat. So mendakan X ni adalah mendakan plumbum sulfat. Okey, apa warna mendakan plumbum sulfat? Apa ingat? Ni. Warna putih. Warna putih. Okey, mendakan plumbum sulfat warna dia warna putih. Okey, so soalan tanya, nyatakan nama kaedah penyediaan garam ini. Okey, so kita tengok jawapan sahabat kita. Okey, soalan struktur dia. Nombor 5, 5B1, Awin jawab. Okey, so Awin jawab. Okey, tindakan tindak balas pemendakan. Okey betul. Tindak balas pemendakan betul, tindak balas penguraian ganda 2 pun betul. Okey, seterusnya kita tengok jawapan Adam. Tindak balas pemendakan, dua-dua betul. Okey, seterusnya soalan tanya pula. Okey, apakah warna mendakan tadi? So macam kita sebut tadi, warna mendakan tu adalah warna putih. Okey, warna putih. Okey, Adam jawab warna putih, Awin jawab warna apa ni? Putih juga. Okey so tak ada masalah. Markah penuh kat situ. Okey, soalan seterusnya. Okey, Ali menggunakan 1 mol per desimeter padu larutan plumbum 2 nitrat dan 1 mol per desimeter padu larutan natrium sulfat untuk menjalankan satu eksperimen dengan menggunakan kaedah perubahan berterusan. Okey, ini kaedah perubahan berterusan. Kita dah pernah bincang dalam kelas kita sebelum trial. Okey, di mana kita masukkan ni. Yang ni dalam kes ni larutan plumbum 2 nitrat ni adalah pemalar, benda yang kita malarkan. Okey, yang kita ubah-ubah ialah isi padu natrium sulfat. Isi padu natrium sulfat ni kita ubah. So yang ni adalah pemalar pemboleh ubah yang kita malarkan. Okay, yang ni adalah pemboleh ubah yang kita manipulasikan. Jadi yang kita pemboleh ubah yang bergerak balas adalah ketinggian mendakan. Kita nak tengok berapa ketinggian mendakan yang dapat tadi. Okey, ada 8 tabu G. Sampai dekat tabu G ke-5 ni kita dapat tinggi mendakan sudah tidak berubah. Okey, dah malar. Maksudnya apabila ketinggian mendakan ni adalah malar, tindak balas telah pun selesai. Jadi tindak balas selesai pada tabu uji ke-5 dengan 5 cm padu larutan plumbum 2 nitrat bertindak balas dengan 5 cm padu larutan natrium sulfat. Okey, jadi soalan dia kata, ni gambar rajah tadi. Okey, nyatakan pada tabu uji manakah tindak balas telah pun lengkap. Jadi jawapan dia kalau kita nak tengok tindak balas lengkap apabila ketinggian mendakan telah pun dimalar, telah jadi malar, telah pun malar, constant . Okey, jadi jawapan dia pada tabu uji ke-5. Soalan tanya pula, okey, tentukan bilangan mol ion plumbum 2 yang bertindak balas.
Tentukan bilangan mol ion plumbum 2 yang tidak balas. Yang ini kita guna formula MV per 1000. Okey, yang ni pun sama. Tentukan bilangan mol ion sulfat pun sama juga MV per 1000. So kita tengok jawapan kawan kita. Okey, Awin jawab tabung G ke-5. Masa yang ni dia guna formula. Okey, Awin cakap, okey, 1 mol plumbum 2 nitrat. Oh, okey. Plumbum 2 nitrat, mendakan dia, kemolaran dia 1 mol per desimeter padu. Okey, jadi 1 mol larutan plumbum 2 nitrat nisbah dengan 1 mol ion plumbum. Okey. Okey, so bilangan mol plumbum 2 nitrat sama juga MV per 1000, 1 kemolaran M. Nah, yang tadi tu dah. Okey, isi padu tadi bahagia dengan 1000. Jadi kita dapat 0.005 mol. Okey, lepas tu bilangan mol ion sulfat. Nampak tak ni kecil sangat? Okey, bilangan mol ion sulfat pula sama juga. Okey, 1/5 bagi 1000, so 0.05. Sama. Okey, jadi bilangan mol natrium sulfat ni menunjukkan bahawa sama juga dengan bilangan mol ion sulfat. Bilangan mol larutan plumbum 2 nitrat sama dengan bilangan mol ion plumbum. So yang ni lah, kalau ikutkan jawapan yang ni lagi tepat lah ni cara nak tulis. Okay. Cuma dekat sini tengok. Apa kesilapan dekat sini? Siapa boleh detect apa kesilapan Awin kat sini? Apa kesilapan yang Awin buat kat sini? Awin boleh tak dapat markah 1 ni? Siapa boleh tengok apa silap dia kat sini? Siapa nampak kesilapan dekat sini? Ion sulfat. Ion sulfat sepatutnya SO4 2 minus. 2 minus. Awin kena ingat ya. Jadi sini kena ingat ya. Formula kimia bagi ion dalam kimia ada sangat titik berat. Jadi dalam kes ni bila tulis gini sebab soalan nak bilangan mol ion sulfat. So kita pun tulis bilangan mol ion sulfat. Tapi yang ini boleh jadi sebab boleh jadi dia akan tolak markah ataupun tak dapat markah sebab ion sulfat adalah sangat penting dalam formula ion sulfat, sangat penting dalam kimia. So sepatutnya SO4 2 minus. Pb 2 plus betul, SO4 2 minus sebab dalam kes ni bila dia sini 2, sini 2 plus, sini 1, nanti bila kita tulis persamaan ion dia tak seimbang terus. Tapi kalau sini Pb 2 plus, SO4 2 minus, so dia akan jadi seimbang terus. So ni 1 mol ion plumbum akan bertindak balas dengan 1 mol ion sulfat untuk membentuk 1 mol plumbum 2 sulfat. Tapi kalau dalam keadaan gini nanti dia tak akan jadi gini. Dia akan jadi 2 mol, 1 mol ion plumbum akan bertindak balas dengan 2 mol ion sulfat sebab kat sini dia charge dia negatif 1. Okay, jadi automatically ni salah. So kena hati-hati ya. Kena hati-hati, kena ingat. Daripada sini pun kita tahu dah ni Na2SO4. Maksudnya Na plus 1, SO4 2 minus. Okay, kita tengok jawapan Adam pula. Jawapan Adam, okey tabung G5 betul. Okey kat sini Adam tulis bilangan mol, okey bilangan mol PB. So Adam, jawapan ni salah. Kenapa jawapan ni salah? Apa boleh bagi tahu ni? Kenapa jawapan salah? Nilai betul, unit ada. Apa yang salah kat sini? Ion. PB. Sama macam masalah Win tadi. Okey, sepatutnya bilangan mol PB 2 plus. 2 plus. Sebab bilangan mol PB is bilangan mol atom plumbum. Kita minta bilangan mol ion plumbum. Jadi Umi nasihatkan kalau periksa, kalau rasa tak tahu nak tulis, bila pengiraan kita dah pandai. Tapi kita tak tahu nak tulis, ikut je soalan ni. Bilangan mol ion plumbum 2, tulis je lah. Kalau macam Adam masalah sama macam Awin tadi. Awin tadi yang plumbum tu betul. Sulfat salah. Okey, bawah. Bawah Adam terus tak tulis. Okey, tak tulis macam ni sebabnya soalan struktur. Mungkinlah kita terima sebab dia tanya satu saja, satu dan kita tulis jawapan, kita dapat satu markah. Kalau soalan esei, kita tak tahu, pemeriksa tak tahu apa yang kita sedang kira, kita kena tulis kat depan ni macam ni. Okey, macam soalan esei, soalan struktur ni okeylah jelas soalan pengiraan dapat markah 1. Okey, unit ada. Mungkin Adam boleh dapat markah kat sini. Cuma cara lebih baik kita tulis kita sedang cari apa. Cuma bila masalah kat sini salah pula tulis ya. PB is atom, PB 2 plus baru ion. Okey. So
Basically dah tahu. Cuma penulisan tu lah sikit-sikit. Kita dapat markah tak dapat markah tu. Baiki sikit kat situ je. Okey, dah settle kat situ. Okey. Nyatakan nisbah bilangan mol ion plumbum kepada ion sulfat. Okey, jadi kalau yang ni tadi sepatutnya kita tengok jawapan syukur dulu. Okey, syukur tulis 1:1. Betul lah? Okey, tengok jawapan Awin. Okey, Awin boleh tulis 1:1 sebab dia base pada ni lah. Dia base pada nilai 1:1. Okey, betul lah? Okey, berdasarkan keputusan C tadi, tuliskan persamaan ion. So pandai pula Awin kat sini tulis pula Pb2+. So careless kat atas tadi. Sebab kat sini, ni jawapan ni betul. Pb2+ campur SO4 2- dapat PbSO4. Betul. Okey, cuma kat atas ada salah yang ni. Sebab tu ni kata, kalau kita salah yang ni, kita tidak akan dapat persamaan ion yang seimbang terus. Okey. Awin betul. So kita tengok pula jawapan Adam. Adam betul pula. Adam sini boleh pula tulis Pb2+. SO4 2-. Okey. Adam kena ingat tulis Pb is atom. Pb2+ baru ion. Okey, soalan seterusnya. Tentukan jisim benda X yang terbentuk apabila tindak balas telah pun selesai. Okey, bila tindak balas telah selesai, so kita kena tahu bahawa tabung uji ataupun nilai-nilai yang kita kena ambil adalah nilai pada tabung uji kelima. Sebab tabung uji kelima tu tindak balas kita telah pun selesai. Jangan ambil 1 hingga 4 ataupun lebih daripada 5. Okey. Jadi kita kena ambil yang tabung uji kelima. So Adam tulis sini Pb nitrat. Okey, betul. Campur natrium sulfat, betul. Dapat plumbum sulfat campur nano, betul. Okey, cuma persamaan kimia yang Adam tulis ni dia tak seimbang. Tak seimbang. Sepatutnya kalau nak seimbang Adam kena ada 2 kat depan ni. Sebab sini Na2, so sini kena 2. Okey, tapi dia tak minta. Tak minta dan kebetulan kita tak nak cari yang larutan, kita nak cari yang mendakkan. Okey, yang mendakkan. Jadi apa yang Adam buat, Adam cari bilangan mol ion larutan plumbum nitrat mv/1000. So dia guna 5 isi padu pada tabung uji kelima. Okey, dapat 0.05 mol, betul. Dan Adam buat perkadaran 1 mol plumbum 2 nitrat. Ada orang nak admit ke? Kena admit orang ke? Okey, so Adam buat kat sini, okey 1 mol. Okey, nasib baik. Okey, nasib baiklah sebab kita nak kaitkan antara plumbum 2 nitrat dengan plumbum sulfat. Sedangkan persamaan kimia Adam ni tak seimbang kan. Tapi antara perkaitan ni betul. Okey, so Adam pun kira JAB, jisim atom. JAB ni apa ni? Dia sepatutnya JMR Okey, JAB tu apa? Jabatan Kerja Raya tu apa? Okey, so JMR dia Adam kira dapat 306. Okey, daripada maklumat yang diberi ni, lepas tu kita dapat nilai. Okey, bilangan mol darab dengan 306. Okey, 1.53. Kami cek jawapan Awin. Okey, jawapan Awin, bilangan mol plumbum sulfat. Okey, bilangan mol jisim bagi dengan JR. Okey, JR ni biasanya atom Awin. Kalau ni kita biasa panggil, dia sebenarnya ni persamaan ion kita JFR. Okey, jisim atom. Untuk formula ni, kalau dia molekul JMR. Kalau JR ni atom. Okey, macam kita nak cari formula empirik tu JR. Okey, so Awin pun darat silang sebab nak cari jisim. Okey, Awin masukkan nilai. Plumbum 2 sulfat tadi 0.05 mol daripada atas tadi. Okay, nak cari jisim. Okay, cari JMR dia. So Awin darat silang. Okay, sama sebenarnya step macam yang syukur tadi. Okay, dapat 3 markah. Nak ambil siapa? Okay, so dua-dua betul. Okay, dua-dua betul. Tuliskan ion yang hadir dalam larutan atas mendakkan tabung uji 1. Okey. Tuliskan ion yang hadir dalam larutan atas mendakkan tabung uji 1. Kita kena tengok balik tabung uji 1. Okey, tabung uji 1 kita tadi, tabung uji 1 kita ada plumbum 2 nitrat. Ingat dia berlebihan ni. Okey, dia tindak balas dengan natrium sulfat. Okey, kita sudah ada pembendakan. Soalan tanya
atas mendakan ni ada ion apa? Atas mendakan ada ion apa? So sekarang ni kita kena tengok ion apa yang berlebihan. So mendakan terbentuk ialah mendakan plumbum sulfat. Dapat dah ni. Okay, so ion apa yang berlebihan? Dalam kes ni natrium sulfat ada tak ion yang berlebihan? Ada tak ion yang berada di atas mendakan? Okey, senang. Soalan ni senang tanya. Sekarang ni nama mendakan dia plumbum sulfat. Jadi larutan tu adalah natrium nitrat, betul tak? Natrium nitrat. So natrium nitrat tu adalah ion yang berada di atas mendakan tu. Jadi kita akan ada ion natrium dengan ion nitrat. Tapi dalam kes ni ion plumbum ni dia berlebihan. Dia berlebihan. Sebab plumbum sulfat patutnya dapat mendakan plumbum sulfat. Tapi sulfat cuma ada banyak ni. Plumbum berlebihan. Jadi ion yang ada atas mendakan tu semestinya lah ion dari garam yang larut iaitu ion natrium, ion nitrat. Dan satu lagi ion yang masih ada larut tu ialah ion plumbum. Sebab dalam kes ni plumbum berlebihan. Sampai tabur uji 5 ni baru ngam-ngam. Dua-dua bertindak balas lengkap. Okey, so kita tengok jawapan sahabat kita. Okey, Awi jawab, okey, ion natrium, ion nitrat. So kalau macam jawapan Awi ni, ion natrium, ion nitrat dia berada dalam tabur uji yang kelima. Tindak balas dah betul-betul selesai. Okey, tengok jawapan Syukur. Ion natrium dan ion nitrat. Okey, so kena hati-hati. Dekat sini dia merujuk kepada tabur uji 1, bukan tabur uji 5. Tabur uji 1. So dalam tabur uji 1 tu kita ada ion natrium, ion nitrat, memang larutan yang berada atas mendakan. Dalam tabur uji 1 tu ion plumbum masih berlebihan. Sebab tak cukup ion sulfat untuk bertindak balas. Sampai dekat tabur uji 5 baru dia cukup-cukup untuk bertindak balas. So dalam kes ni ada satu lagi ion yang berada di atas mendakan iaitu ion plumbum. Okey, habis soalan nombor 5. Ada apa nak tanya Umi? Umi Mabira, ada apa nak tanya ke? Umi, Ya. untuk tulis ion bagi Umi selamat tulis nama ke tulis dia punya formula? Okey, bila kita nak buat pengiraan macam tu, okey, apa-apa saja Fizzah, apa-apa saja bila nak jawab dalam kimia, selain daripada dia tulis kat kita, tuliskan nama. Okey, ataupun tuliskan formula, barulah kita ikut. Kalau macam kita nak buat pengiraan atau soalan tanya nyatakan, kita tengok yang mana lebih confident. Aku rasa macam tak ingat lah dia punya formula ion ni, tulislah nama. Benda ni tidak rigid. Benda yang sampai rigid bila soalan tanya, tuliskan nama, yang tu memang kena nama. Tuliskan formula, yang tu kena formula. Tapi masa nak buat pengiraan, masa soalan tanya nyatakan, yang tu tak ada masalah, terpulang. Okey, terpulang je. Beres. Okey. Okey, beres Fizzah. Okey, soalan tanya apa ni? Sihat? Umi sihat? Okey, Aisyah, Umi sihat Alhamdulillah. Okey, sorry Mi lewat you mobile. Okey, Umi you mobile ke? Hari Rabu minggu lepas memang perangai. Hujan lebat. Sini pun hujan lebat tak? Alright, tak apalah, kawan-kawannya boleh masuk. Okay, terima kasih semua yang masuk. Okay, so sekarang kita ada 28 orang. So kita teruskan dengan nombor 6 teruskan dengan nombor 6. Okay, soalan nombor 6, Seraya Kelantan. Okay, soalan ni adalah soalan termokimia. Okay, hampir semua negeri lah mengeluarkan soalan termokimia, redox sebab kita baru habis belajar. Okay, kita cuba uji anak-anak kita dengan tajuk yang baru habis belajar ni. Okey, cuma kalau kita keluarkan di bahagian esei, macam Kelantan ni dikeluarkan di bahagian struktur. Okey, struktur nombor 6. Okey, Rajah 6.1 menunjukkan susunan alat radas untuk menentukan haba bagi tindak balas rebuk magnesium berlebihan dengan 200 cm padu larutan kupron 2 sulfat. Okey, so kalau kita tengok kat sini, kita kena ingat balik termokimia ada 4, haba penyesaran, haba pemendakan, haba peneutralan dengan haba pembakaran. Siapa nak cakap tu? Okey, so haba penyesaran, kalau nak tanya-tanya je. Okey, tak apalah kalau tak tanya pun, nak tanya soalan terus je. Okey, so ni adalah haba penyesaran. Tindak balas ni berlaku antara magnesium dengan kupron 2 sulfat, larutan kupron 2 sulfat. Jadi magnesium sebab dia lebih elektropositif daripada kupron, jadi magnesium boleh menyesarkan kupron daripada larutan kupron 2 sulfat.
Okey, ni gambar ajar label, soalan tanya. Okey, tengok sini. Suhu awal 28, suhu tertinggi 43. So ini adalah tindak balas eksotermik ke endotermik? Exo ke endo? So. Okey, eksotermik sebab suhu dia meningkat. Okey, suhu meningkat. Okey, mengapa cawan polisterina digunakan? Okey, itu soalan pertama. Kedua, serbuk magnesium dicampurkan secara berlebihan dalam eksperimen ini. Okey, mengapa serbuk kuprum magnesium dicampurkan berlebihan dalam soalan ini? Okey, so ni tengok ada kena ambil orang. Okey, selamat datang Izzah. Kita dah pergi pada soalan nombor 6. Okey, kita nak tengok jawapan sahabat kita. Okey, penebat haba yang baik. Kenapa kita guna cawan polisterina? Kerana dia adalah penebat haba yang baik. Okey, ini jawapan yang sangat tepat dah. Tengok jawapan kawan kita. Soalan nombor 6, Aisyah sebagai penebat haba yang baik. Okey, betul. Okey, soalan tanya, sebenarnya kalau kita tengok soalan ni, mengapa serbuk magnesium dicampurkan secara berlebihan dalam eksperimen ni? Okey, tindak balas ni antara magnesium dengan kuprum sulfide. Kalau kita tengok soalan Terengganu, soalan kita kadar tindak balas soalan nombor 6, kita tindak balaskan antara kadar tindak balas. Ingat lagi tak? Asid dengan kalsium karbonat. Soalan tanya, kenapa graf kita dapat menurun kan? Graf kita menurun tu. So, daripada graf tu kita tahu magnesium ataupun kalsium karbonat. Kita ingat soalan tu apa? Kalsium karbonat ke magnesium ah? Siapa ingat soalan nombor 6 kita? Kalsium ni. Okey, kalsium karbonat. Okey, kalsium karbonat tu dia tak habis. So kalsium karbonat berlebihan. Soalan tanya, ramai yang jawab tindak balas telah pun selesai. Sepatutnya kita akan kata kerana asid telah pun selesai untuk bertindak balas, betul tak? Kita kena sebut asid sebab kalsium karbonat berlebihan. Okey, dalam kes ni soalan tanya kenapa magnesium berlebihan? Kenapa perlu magnesium tu berlebihan? So sama macam soalan kita, sama je. Okey, sama. Soalan ni dia boleh tanya pada semua tindak balas. Okey, so kita tengok jawapan kawan-kawan kita. Okey, Tirah jawab. Untuk memastikan semua magnesium menyesarkan semua kuprum daripada larutannya. Okey, sekarang ni magnesium berlebihan. Not semualah sepatutnya. Okey, magnesium ni berlebihan. So sekarang ni untuk memastikan magnesium menyesarkan semua yang ni betul. Semua ni kuprum sebab magnesium ni berlebihan. Of course lah magnesium akan ada baki dalam tu. Okey, jadi tak bolehlah semua magnesium menyesarkan betul. Semua ni betul kuprum. Okey, siapa boleh baki? Kat mana lagi salah selain daripada semua yang ni? Apa lagi salah ayat ni? Ataupun kita tengok jawapan Aisyah. Untuk memastikan magnesium dapat menyesarkan semua kuprum daripada larutan garamnya. Okey, yang ni lagi tepat. Okay, untuk memastikan magnesium tadi, yang berlebihan tadi dapat menyesarkan semua kuprum daripada larutannya. Okey, yang ni jawapan yang tepat. Jawapan ni tadi, okey ni betul lah ya. Kuprum daripada larutannya. Cuma silap tadi kat sini lah. Jawapan Atirah ni patutnya tidak ada semua sebab magnesium ni berlebihan. Kuprum ni nak pastikan semua kuprum daripada larutannya dapat disesarkan. Okey, boleh? Boleh ya? Okey, betul lah ni. Dulu betul, cuma yang Atirah kena buang perkataan semua ni. Okey, soalan seterusnya. Okey, persamaan kimia diberi macam ni. Okey, soalan suruh kita hitungkan perubahan haba. So perubahan haba is H. H equal to MC theta. So tengok M berapa, C dah ada, theta berapa. So dalam kes ni M kita ialah sebab kita cuma ada satu larutan saja. Jadi M kita adalah berapa banyak larutan kuprum sulfide. So M kita ialah 200 cm padu sebab kita hanya ada satu saja larutan. Okey, theta kita ialah tengok yang ni 43 tolak 28. Okey, so kita tengok jawapan Atirah. Okey, M C theta M 200 4.2 43 tolak 8 15 lah. Okey, unit yang betul, jawapan yang betul dapat markah. Unit dia joule. Tengok jawapan Aisyah, M C theta, so dia tempat sini theta equal to 43 minus 28 dapat 15. Okay, Q equal to, okay Aisyah tengok sini. Aisyah, atas H bawah Q, okay. So M C theta, so atas H bawah H lah perubahan apa. Okay, tengok hati-hati sini. M C theta, so
Okey, Aisyah kenapa ambil sini 100 Aisyah? Kat mana datang 100 ni? Kan, nampak tak? Kadang-kadang benda ni yang menyebabkan awak, ya Allah, frust menonggeng bila dapat kertas. So M ini ialah, macam mana Aisyah dapat 100 lah? Nilai mana yang ada 100 tu? Kat mana ada 100 tu? Ada tak? Tak ada nilai 100 tak? So Aisyah tengok sini, 200 lah, 200. So, siapa nak cakap tu? Okay, dia 200 kat sini. So kalau macam Aisyah dia macam, sini sayang Aisyah, dia careless mistake je ni. Okay, 200. So bila letak sini 100, jawapan ni memang sekali ganda lah, kurang daripada yang Atirah tadi. Okay, next soalan seterusnya. Ingat ya, M tu ialah isti padu. M tu ialah sepatutnya jisim. Tapi kita dah buat beberapa anggapan dalam amal ini, iaitu M tu kita boleh kira sebagai isi padu sebab satu kita beranggapan 1 cm padu larutan bersama dengan 1 gram. Jadi walaupun dia jisim, kalau dia guna 200 cm padu, kita beranggapan dia 200 gram lah. So terus ambil je nilai tu. Okey, ni dia dah khabar di sini. Okey, haba penyesaran. So tadi hanya 1 markah saja untuk cari perubahan haba. So haba penyesaran dia bagi kita 3 markah. So kalau 3 markah, markah pertama adalah markah untuk cari bilangan mol. Sebab delta H equal to H per X. So H dah ada tadi. So markah pertama adalah untuk markah bilangan mol. Yang pertama. Yang kedua ialah markah untuk masukkan nilai. Delta H equal to H per X masuk nilai. Markah ketiga jawapan haba penyesaran yang betul dengan unit yang betul. Okey, kita tengok jawapan Atira. Okey. Delta H berapa? Delta H equal H per N, ataupun H per X. So dia cari dulu. N equal to MV per 1000, 0.2. Okay. Dia cari larutan kumpulan dusfat 0.2 darab 200 bagi 1000. Okay, unit yang betul, jawapan yang betul. Okay, ni markah pertama. Delta H equal 12.6. Okay, tadi Atirah tukar. Daripada joule jadi kilojoule kat sini. Okay, nak tukar masa ni tak apa, nak tukar masa ni pun tak apa. Kalau tak nak tukar masa ni, tukar masa ni. Okay, so sini dia buat terus dalam unit kilojoule bahagi. So ni markah yang kedua. Okay, jawapan Atirah ni tak dapat 1 markah. Siapa boleh bagi tahu kenapa tak dapat 1 markah? Tak ada negatif. Ya, tak ada negatif. Okay, jawapan Atirah tu tak ada negatif Atirah. Negatif sebab dia adalah tindak balas eksotermik. Negatif 315 kilojoule per mol. Yang lain semua betul lah. So dapat hilang 1 markah Atirah. Tengok jawapan Aisyah pula. Okay, haba penyesaran N equal to M per 1000. Okay, dikira betul dapat sini. Okay, H per N. Okay, yang ni sebab dalam kes ni bila kita dah tak bagi markah murid ke atas, murid ambil jawapan yang betul gubur bawah ni. Untuk step ni Aisyah dapat markah. Step bawah ni automatically salah walaupun Aisyah letak negatif, jawapan salah. Sebab kat bawah ni correct answer, correct unit. Macam Atirah tadi correct answer, unit dia salah. Okay, tak dapat markah. Macam Aisyah, wrong answer. Tapi sebab dekat sini kita dah penalti kat atas ni, Aisyah akan dapatlah markah kat bawah ni. Okay. Dia bawa benda yang salah tapi kita dah tolak kat atas ni markah. Tu bagus je lah dapat 1 markah sini. So kena hati-hatilah, kena hati-hati sebab benda ni dibawa kita akan hilang markah lagi. Okay, kita kena ambil siapa pula? Farhada guna tu ke? Okay, 30 orang. Selamat, ya. Kau boleh kata 1 markah dapat dekat bilangan mol kan? Tapi saya macam ganti je dekat formula je macam untuk saya pun bilangan mol cuma ganti kat bilangan mol tu. Lepas tu bila dapat jawapan macam dapat jawapan sekaligus je, dapat markah situ. Okay, bagus soalan Awin. Okay, maksud Awin dia macam ni. Okay, maksud Awin dia macam ni. Okay, Awin benda ni dia kira kat lain. Dia kira kat lain ke macam ni, dia terus ambil nilai ni buat kat sini. Okay. Okay, minat khabar kalau nak jawab termokimia, sebaik-baiknya tunjuk langkah. Sebaik-baiknya tunjuk langkah. Okay, itu pilihan pertama. Yang pilihan terbaik tunjuk langkah. Okay, sekiranya tak nak tunjuk markah, kalau macam Aisyah, Awin, kalau macam jawapan Aisyah ni dia tak dapat markah. Sebab pada 0.04 ni Aisyah tak tulis mol. Okay, kalau macam pengiraan Awin tadi, dekat sini Awin tulis 0.04 mol. Kita accept, kita dapatlah, Awin dapatlah markah. Kalau tak ada perkataan mol, tak ada markah sini. So Awin tak ada markah bilangan mol ni. Okay, jadi pilihan yang pertama, pilihan yang paling baik ialah tunjuk cara jalan kira dan unit yang betul.
Okey, dan kalau tak tunjuk yang ni, terus masuk sini. Okey, terus masuk sini, dia akan kena tulis mall kejap sekolah telefon. Allah. Tak ada. Ada kejap. Baik, okay, Assalamualaikum. Okey, baik. Okey, so Abi faham itu? Tengok jawapan Atira kalau macam tu. Yang macam Atira ni. Let's say lah Atira tak tunjuk yang ni, tapi Atira tulis sini mall. Sebab kita biasa bila kita nak buat jalan kira ni, kita tak tulis unit. Kalau macam Atira sini dia tulis unit. Kalau dia tulis unit, betul. Bolehlah dapat markah. Maknanya markah yang kita accept, kita boleh terima. Bukan markah sebenar lah, ini bukan betul-betul skema dia. Skema yang kita terima. Skema terima ni dia berubah-ubah. Ada tahu dia terima, ada tahu tak terima. Tapi setakat ni kita terima lah. Kalau unit ada mall, kalau ada unit sini. Kalau macam jawapan Syah ni kita tak terima lah. Sebab tak ada mall sini. Okey. Boleh Awin? Kau ada lagi soalan lain? Boleh. Boleh. Okey ya. Okey, so kita ada 31 orang. Okey, yang baru masuk kita dah pun bincang soalan nombor 5 dah habis. Okey, soalan nombor 6 pun berada di penghujung. Okey, lukis gambar raja aras tenaga. Okey, 3 markah. Okey, so biasanya soalan nombor 6 ni 3 markah. Kalau gambar raja pun 3 markah. Okey, gambar ni dia suruh kita lukis gambar raja aras tenaga 3 markah. So kita tengok jawapan. Okey, so yang pertama sekali kita kena tengok ya, buat garisan ni mesti ada tenaga. Tak ada tenaga tak dapat markah. Okey, so macam ni tenaga ada dan dia adalah isotermik turun tangga. So tarik tenaga turun tangga 1 markah. So, macam tidak dapat 1 markah. Bahan hasil 2 markah. Delta H equal to negatif 157,500 joule per mol. Dia tulis joule pula. Kat sini tadi tulis kilojoule lah. Ni Aisyah, patutlah salah. Okey, Aisyah. Okey, tak apalah. Aisyah ambil yang ni, dia bubuh kat sini. Pun sama juga. Kat sini tak dapat markah. Tapi dimasukkan nilai ni kat sini dengan tanda semua betul, dapat markah kat sini. So macam jawapan Aisyah ni dapat 3 markah. Tengok jawapan Tirah pula. Tarik tenaga, turun tangga 1 markah, bahan hasil 1 markah, delta H. Sini Tirah bubuh pula. Tengok Tirah, careless mistake. Kat bawah ni ada. Okey. Padahal kalau, yelah kat atas ni tak ada. Cuma tak tahulah kalau periksa tu baik hati. Dia pun celek sini, dia buat tanda negatif dapat rasa markah. Sebab tu pentingnya ya Allah aku dapatlah aku periksa yang baik. Yang belah ihsan tengok jawapan aku. Sebab dia ni dia berubah negatif 1 markah terus. Sebab kat bawah ni kira murid ni tahu sebenarnya. Mungkinlah dia talut ke apa, dia tak nampak periksa tu. Okey. So murid ni faham lah ni, kalau kena umi bubuh takut sebab murid ni faham. Okay, so seterusnya kalau kita pergi kat sini soalan last sekali, eksperimen itu diulang dengan menggunakan serbuk zinc. Tadi diguna magnesium, sekarang ni diguna serbuk zinc. Kalau kita tahu kedudukan dalam siri elektrokimia, magnesium baru zinc baru kuprum. Jadi diguna tadi magnesium dengan zinc, kita dapat haba penyesaran tadi kita dapat berapa dah jawapan Tirah tadi? 315. Betul ke skema 315? Sekejap check. Nombor apa ni? Double check je tengok. Biasanya awak kira betul lah tu. Hello? Lebih dah. Okay lah. Okay, so betul jawapan. Kita tengok sini. Jadi sini kalau kita tengok sini soalan dia tanya benda dah. Soalan tanya ramalkan haba penyesaran, berikan alasan. Satu markah. So kita tengok jawapan Atira. Atira kata haba penyesaran lebih rendah. Okey, betul. Kerana zinc kurang elektropositif pada magnesium. Betul. Tengok jawapan Aisyah. Haba penyesaran rendah. Okey, sepatutnya kena ada lebih rendah lah. Okey, ataupun macam ni. Haba penyesaran rendah. Haba penyesaran lebih rendah berbanding. Boleh juga. Jawapan Atira tadi haba penyesaran lebih rendah. Jawapan Aisyah haba penyesaran rendah. Kenapa Aisyah potong lebih tu Aisyah? Patutnya dia kena ada perkataan lebih Aisyah sebab kita nak compare dua benda. Sama ada kita guna magnesium kuprum dengan zinc kuprum. So bila kita guna zinc kuprum, haba penyesaran lebih rendah. Baru nampak macam
Bila rendah kita tak compare dengan yang magnesium tadi. Kerana zinc kurang elektropositif daripada magnesium. Okey, betul lah. Cuma yang ni kenapa Aisyah potong ni? Okey, so alhamdulillah habis soalan struktur kita. Dah Umi. habis soalan struktur, kita akan masuk soalan esei. Okey, siapa tanya soalan? Ada. Apa dah? Salah kalau saya letak nilai. Okey, sekejap. Okey, why unit apa? Rizal tanya unit untuk apa? Oh, unit zone. Okey ya, settle. Rizal settle. Okey. Boleh tak letak nilai? Okey, berapa Fahda tak nilai? Nilai Fahda tak tu berapa? 300,000 J per mol. Maksudnya kalau guna magnesium 315, kalau guna kupra 300 lah. Betul. Okey. Biasanya kalau macam soalan kertas 3 dia ada beberapa set eksperimen. So dia pun letak kalau guna magnesium dengan kupram, kalau guna zinc kupram, kalau guna contoh dia, lepas tu dia pun bagi kalau guna stannum kupram berapa. So yang tu kita boleh tolak. Okey, macam ni dia tak ada nilai. Dia cuma bagi satu yang magnesium saja. Jadi kalau nak letak nilai, sebenarnya nilai antara tindak balas zinc dengan kupram bersulfat adalah 210. 210. Ada. Nilai dia adalah 210. Tapi takkan kita nak hafal kot satu-satu. Kecuali macam kertas 3 tu, kita diberi beberapa bacaan. So kita boleh tolak tu kita adalah ramalan yang kita boleh letak satu nilai. Kalau macam ni nak letak nilai dia, jawapannya adalah 210. Kalau tak kita tulis lebih rendah daripada haba penyesaran magnesium dengan kupram bersulfat. Boleh ada? Sebab magnesium dengan zinc jauh juga kan. Kalau nak kahwin mesti ada zakat. Kalau nak kahwin mesti ada zakat. Okey. Jawapan ni 210 kalau letak nilai. Kecuali kita diberi beberapa set eksperimen, kita boleh kira, kita boleh letak nilai tu. Okey, ada lagi soalan lain? Okey, 31 orang. Makin kurang ni. Okay, so kita terus sambung soalan esei ya, soalan esei. Tengok soalan esei. Okay, soalan nombor 7. Okay, Raja 7 menunjukkan tindak balas antara logam X yang telah dibakar dimasukkan ke dalam balang gas yang berisi gas karbon dioksida. Okay, so ni okay, kita ada balang gas, kita pun letak, okay, tengok elok, ni balang gas. Balang gas ni ada karbon dioksida. Lepas tu kita letakkan logam X. So kalau kita tengok tajuk ni, ialah tajuk apa ni kalau tengok soalan ni? Tajuk apa ni? Redox. Redox, okay. Tajuk redox iaitu siri kereaktifan logam. Okay, so X ni tindak balaskan dengan karbon dioksida. Okay, soalan tanya pula. X adalah logam yang berada di atas karbon dalam siri keaktifan logam. So X dulu baru karbon. Apabila dibakar, logam X terbakar dengan nyalaan yang terang dan menghasilkan sebut berwarna putih dan hitam. Okey, cadangkan logam X dan berikan, ni cadang logam X dan namakan. Sampai sini kena hati-hati, dia nak nama serbuk hitam. Serbuk hitam ni dia nak nama. Okey, yang ni dia nak cadangkan saja. Cadangkan tak ada masalah. Kita tengok dua markah, kita tengok jawapan kawan kita. Okey, nombor 7 Sabila jawab. Okay, 5-1 Sabila jawab. So yang ni minta tanda. Okay, so Sabila kata logam X ialah magnesium. Kita dapat markah kat sini. Serbuk hitam dia lah karbon dan dia ager kat sini. Kita dapat markah penuh lah. Okay, serbuk hitam dia lah karbon. So sekarang ni kalau tengokkan tindak balas ni, dia berlaku begini ya. X campur karbon dioksida dapat, sebab X ni berada di atas, jadi X ni dia akan mengalami pengoksidaan. Jadi X ni dia akan menerima oksigen. Dia dapat SO. Okey, C dia akan seorang lah sebab dia kehilangan oksigen, dia mengalami penurunan. Okey, kenapa Umi boleh tulis equation ni? Sebab dia kata hasil tu serbuk putih. Magnesium oksida, warna dia warna putih dan warna hitam tu adalah karbon. Okey, sekejap Umi nak tengok jawapan MB2.
Okey, Fakihah kata logam tu ialah logam magnesium, serbuk hitam tu ialah karbon dan dia eja karbon dapat 2 markah. Okey, betul, dua-dua betul. Okey, soalan seterusnya. Terangkan tindak balas pengoksidaan dan penurunan yang berlaku berdasarkan pemindahan oksigen. Kena ingat, pengoksidaan dan penurunan berlaku iaitu tindak balas redox kita boleh terampat dari segi 4. Okey, yang pertama sama ada dia pemindahan oksigen, terima atau hilang oksigen. Yang kedua pemindahan hidrogen, terima atau hilang hidrogen. Yang ketiga pemindahan elektron, terima atau hilang elektron. Yang keempat dari segi perubahan nombor pengoksidaan, meningkat atau menurun. Okey, tapi yang ni dia nak base pada pemindahan oksigen. Jangan suka-suka hati kita nak terang. Kita kena tengok kehendak soalan ya. Okey, so 8 markah, persamaan kimia 2 markah, ada lagi 6 markah. Bahan yang mengalami pengoksidaan dan penurunan, bahan yang menjadi ejen pengoksidaan dan penurunan. Tapi dekat atas ni kita kena ingat dia kata terangkan. So bahan mana terang. Kenapa bahan itu mengalami pengoksidaan? Bahan mana mengalami penurunan? Terang. Kenapa bahan itu mengalami penurunan? Okey, yang tu yang ada markah lagi. Jadi kalau kita tengok sini, bahan yang mengalami pengoksidaan, bahan mengalami penurunan, ejen pengoksidaan, ejen penurunan. So kita ada lagi 2 markah untuk jadikan dia 8 markah sebab ini adalah persamaan. So yang ini adalah penerangan. Kenapa bahan itu mengalami pengoksidaan, kenapa bahan tadi mengalami penurunan. Okey, so baru kita dapat 8 markah. Okey, so kita tengok jawapan Sabila dulu. Okey, Sabila kata, okey, kalau Sabila sini, okey. Sabila letak magnesium, betul Sabila magnesium. Tapi kat sini kenapa Sabila tulis CuO? CuO ialah kuprum oksida. Sedangkan dalam balang gas tadi ada karbon dioksida. Jadi bila Sabila salah sini, dia salah sini, the whole equation salah. Hilang 2 markah. Okey, tengok dia punya problem dia. Dah hilang 2 markah disebabkan oleh salah sini. Dan bahan yang mengalami pengoksidaan, yes, magnesium. Bahan yang mengalami penurunan, automatically salah. Nampak tak? Sebab Sabila ambil CuO. Dia sepatutnya CO2. Okey, hilang 3 markah. Okey, bahan yang menjadi ejen pengoksidaan pun automatically salah. Sebab dia berkait sini, hilang lagi 4 markah. Okey, bahan yang menjadi ejen penurunan, okey, magnesium betul. So, dah hilang 4 markah. Dapat 2 markah dan Sabila tak terang. Soalan kata terang. Kenapa Sabila kata bahan ini mengalami pengoksidaan? Magnesium, why? Patutnya magnesium mengalami pengoksidaan sebab dia terima oksigen. Tapi tengok, salah sini kita banyak benda yang salah kat bawah ni. Okay, tengok jawapan Fakihah pula. Okay, Fakihah tulis. Dia tulis magnesium campur karbon dioksida dapat magnesium oksida campur karbon. Okay, so equation dia tak seimbang, dia seimbangkan. Jadi Mg plus CO2 dapat MgO plus C poin pertama. Okay, diseimbangkan dua-dua poin kedua. Okay, magnesium mengalami pengoksidaan markah ketiga kerana magnesium menerima oksigen markah keempat. Karbon dioksida mengalami penurunan markah kelima kerana karbon kehilangan oksigen markah keenam. Jadi, tak ada jadi pun tak apa. Okey, terus dia sambung. Magnesium adalah ejen penurunan manakala karbon dioksida adalah ejen pengoksidaan. Tak ada manakala pun tak apa. Full mark. It's very simple. Okey, berapa baris je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris 8 markah. Okey, ataupun macam Umi tulis ni. Macam Umi tulis ni. Okay, this is point number 1, point number 2. Okay, macam Umi settle kat magnesium dulu. Magnesium mengalami pengoksidaan sebab ataupun kerana magnesium menerima oksigen, magnesium bertindak sebagai ejen penurunan. CO2 mengalami penurunan, CO2 kehilangan oksigen, CO2 bertindak sebagai ejen pengoksidaan. So just nice, sebab kita tak payah nak buat macam Fakihah tadi kan dia buat macam karangan, nak nampak tak karangan. Kadang-kadang bila buat karangan, siapa satu dia macam ada masalah nak jelas jadi manakala tak salah, tapi Umi lebih suka kita just simple, tulis je point, magnesium mengalami pengoksidaan, tak ada sebab pun tak apa, magnesium menerima oksigen, magnesium bertindak sebagai ejen penurunan, yes, dapat markah, point je. Okay, cantik, jadi pemeriksa pun macam skema tak markah dia. Okay, so macam Sabila dia salah kat sini lah ni, so kena hati-hati, salah ini kita banyak yang salah yang bawah tu.
Okey, soalan seterusnya. Kalau tadi X berada atas kuprum, yang ni pula dia kata Y adalah logam yang berada di bawah kuprum dalam siri keaktifan logam tadi, sama juga. Apabila dibakar dan diletakkan dalam balang gas yang berisi karbon dioksida, tiada perubahan yang diperhatikan. Dengan merujuk kepada logam yang sesuai, lukis gambar rajah label itu dua markah ha. Okey, so yang ni kita keluar Kelantan pun keluar. Tak? Kita pun keluar soalan ni. Soalan nombor berapa lah, kita ingat ah. Siapa ingat? Kena lukis gambar rajah label. Tapi kita tak keluar di soalan tajuk termokimia. Termokimia apa ni mengapu? Ni redox kan? Okay, kita pun keluar gambar rajah ni. Siapa ingat soalan nombor apa? Soalan nombor 6 redox Umi. Redox. Soalan nombor 6 tu. Bukan kadar tindak balas. Betul lah soalan nombor 6 redox kan? Kadar tindak balas soalan nombor 5. Mana Syamil daripada tadi senyap? Masuk tidur ke apa? Ada Umi, ada. Ada. Baik. Rindu dengan suara. Kat mana kita? Cikgu tua. Dia dah soalan tadi? Okey, lukis gambar rajah. Okey, gambar rajah. Okey, kita tengok gambar rajah Sabila. Okey. Gambar rajah Sabila. Okey, Sabila lukis. Okey, betul. Ingat, bila kita nak bagi dua markah, satu markah fungsi, satu markah label. Bila nak label, kita kena label bahan dan hasil dalam tindak balas kita tu. Jadi sekarang ni Sabila label, okey, logam oksida Y. Okey, cuba baca soalan ni baik-baik. Soalan ni kata, dengan merujuk kepada logam yang sesuai, ni dia suruh kita khabar. Sebab dia khabar dah sini, Y tu berada bawah pada karbon. Dengan merujuk kepada logam yang sesuai. Maksudnya sekarang ni kita kena bagi tahu logam apa logam Y tu. Maksudnya dalam tu kita letak logam apa. Tak boleh guna Y. Okey, tak boleh guna Y. Jadi kalau kita tengok gambar rajah ni, okey, oksida Y dan karbon. So dekat sini kita tak boleh bagi markah label sebab kita tak guna logam yang sesuai. Jadi kena bagi nama yang sesuai. Contoh, apa-apa saja yang berada bawah daripada karbon. Kalau nak kahwin kan, bawah pada karbon tu boleh belaka. Zinc boleh, ZNO, ferrum 2, ni ferrum berapa ni? Ferrum 3 boleh, stannum boleh, plumbum boleh, argentum boleh, cuprum boleh. Okey, so tak dapat markah label. Okey, markah fungsi pula. Okey, betul. So bila dah buat anak panah kat atas, boleh panaskan. Ingat, panaskan ni cukuplah dengan satu anak panah kecuali kita nak panaskan dengan kuat. Okey, tak apalah ni. Panaskan. Okey. Dalam kes ni Sabila tak dapat markah sebab bila kita nak guna mangkuk pijah, kita kena guna apa benda ni yang bulat ni? Yang melukis ni, apa ni? Segitiga tanah liat. Segitiga tanah liat. Okey, kena guna segitiga tanah liat. Okey, tapi yang ni tak ada segitiga tanah liat, dikira tidak berfungsi. Okey, tak ada markah kat situ sayang. Nak boleh lukis ni susah tau. Nak boleh lukis ni susah. Ramai tak boleh lukis dalam kertas raya kita baru ni. Tapi bila dah ada idea nak lukis, salah pula. Okey, sayang. So tengok pula jawapan Fakihah. Okey, Fakihah tulis sini, mana satu ni? Okey, ni. Ke ada pula jawapan bawah ni? Sama je. Okey, Fakihah tulis sini campuran ZNO. Okey, ni betul pula dia bagi dah nama. Tapi bila dalam ni kami kata bahan, label bahan dan hasil. So dalam kes ni memang kita tak tunjuk hasil. Macam pendihidratan, dia ada hasil. Guna etanol dapat gas etin. Kena label lah gas etin tu. Ataupun tindak balas, dalam kadar tindak balas. Bubuh magnesium dengan zinc dapat gas apa? Gas hidrogen. Kena label lah gas tu. Okay, dalam kes ni bahan. Bahan ni mesti adalah karbon tadi. So tak dapat markah label. Okay, tapi sebab Fakihah label ada buat bulat sini, dia pun dapat bulat sini, dia dapat anak panah ni, dia dapatlah markah berfungsi. Cuma betul tak ni tanah liat? Betul tak benda bulat ni tanah liat? Benda bulat ni ialah segitiga tanah liat. Tak payah label. Radas tak payah label. Kita jangan label radas Fakihah. Umi bimbang takut awak buat benda betul, awak pergi label tanah liat. So awak label benda tu salah, tak tanah liat. Benda tu dibuat pada tanah liat. Nama dia segitiga tanah liat. Sebab dia ada segitiga, dia ada 3 utik tanah liat tu. Benda tu dibuat pada tanah liat. So dia bukan tanah liat. Radas ni bukan tanah liat. Radas ni adalah segitiga tanah liat. Jadi kalau tanah liat salah lah. Okay. Dan satu lagi, radas kita tak perlu label.
kita kena label, contoh dia gini, kalau dalam tajuk apa pembakaran, kita guna bekas kuperum. Bila kita lukis bekas kuperum kita dengan bika sama. Jadi kita nak bagi tahu orang ini adalah bekas kuperum, bukan bika. Label lah baru betul. Yang label lah. Ataupun kita letak pelita. Kalau kita tak lukis pelita, macam mana nak label metanon? Kita pun lukislah pelita. Dalam pelita tu ada metanon. Okey, jadi benda-benda gini. Takat termometer, wire kau tak payah label sebab mereka kita tahu dah kalau buat gini, wire kau. Kalau gini, segitiga tanah liat. So macam ni, it's not tanah liat. Ni segitiga tanah liat. Okey, tapi nampak tak sayang? Kita dah lukis comel, benda dah penuh, dah salah kat sini. Yang ni pun kemungkinan boleh jadi salah sebab label tanah liat. Okey, so sayanglah sikit-sikit maka kita hilang. Okey, soalan seterusnya. Okey, berikut adalah formula bagi dua sebatian kromium oksida. Sudah bagi sini CrO2, Cr2O3. Okey, kromium kita tahu kromium adalah unsur yang berada dalam kumpulan logam peralihan. So logam peralihan dia mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Okey, yang itu kena ingat. Berdasarkan formula itu, nyatakan nama sebatian mengikut sistem penamaan IUPAC dan bandingkan bagaimana penamaan kedua-dua sebatian itu dibuat. Okey, 5 markah. Okey, so 5 markah kat situ. Kita tengok jawapan kawan kita. Sekejap. Okey, so kita tengok jawapan kawan kita. Ni jawapan Sabila dulu. Okey, Sabila dia tunjuk satu-satu. CrO2 dengan Cr2O3 dia kira. Sabila tunjuk cara pengiraan. So Sabila cari, Cr kita nak cari. Okey, plus. Boleh nampak ni ya? Okey, 2 sebab dia ada 2. Oksigen, nombor pengoksidaan dia tolak 2. So sama dengan kosong. Sebab dia sebatian dia sama dengan kosong. Okey. Lepas tu bila Sabila dapat, Sabila pun tulis X equal to 4. Sama macam ni Sabila kira. So Sabila pun dapat Y equal to 3. Okey. So Sabila tulis bawah ni CrO2 kromium 4 oksida. Dia nak kata nama. So kromium ambil 4. Sebubuh angka Roman sini Sabila dapat markah utama. CrO3, kromium 3, sebab sini 3, oksida dapat markah. Okey, dengar sini baik-baik. Cara penulisan yang betul ialah tulis kromium, tulis nombor Roman ni dekat dengan logam. Nampak tak macam Sabila? Umi tak salah ni tapi Umi nak ajar. Nanti awak Gio taklah kata Umi nak ajar. Okey, dia gini ya. Bila kita accept SPM kita terima macam ni. Bila kita nak tulis nama ni, nampak macam Sabila dia ada gap sini, dia ada gap sini. Penamaan yang betul ialah nombor 4 ni dia kena dekat dengan kromium. Nombor pengoksidaan logam tu. Jadi cara dia macam ni tulis ni, kromium 4, oksida tu jauh sikit. Ini cara yang betul lah, tapi kita terima je ni. Okey, so Sabila dapat 1 markah, 2 markah. Okey, lepas tu nombor pengoksidaan Cr2 tinggi daripada nombor pengoksidaan CrO3. Okey, salah. Ini bukan cara untuk kita terang. Ingat ya, tinggi rendah dia tak ada nilai. Tinggi rendah ni berapa banyak tinggi rendah. Okey, kena sebut satu-satu, kena sebut nombor pengoksidaan ni berapa, nombor pengoksidaan berapa. Okey, kalau macam Sabila ni, bila Umi tak terima yang ni, Umi boleh refer ke atas ni. Tapi bila Umi nak refer ke atas ni, kenapa kat atas ni tak dapat markah juga? Siapa boleh khabar? Kenapa jawapan yang Sabila tulis ni tak dapat markah untuk gantikan statement ni? Siapa boleh bagi tahu? Kenapa pengiraan Sabila ni Umi tak boleh bagi markah untuk gantikan statement yang bawah ni? Ni pun dah biasa tulis sini, nak sini. Macam mana kan PKP ni? Okey, cepat. Siapa boleh tahu kenapa jawapan kat atas ni tak boleh nak bagi markah? Sia-sia Umi. Positif. Positif 4. Apa? Positif. Tak dengar.
Positif. Positif. Sabila kena ingat, yang lain pun kena ingat. Berapa kali dah bercakap. It's not the positif ni dia bukan integer. Kalau integer dalam matematik kita kata positif tak tulis, negatif tak tulis. Dia bukan integer, dia adalah nombor pengoksidaan. So bila dia nombor pengoksidaan, Sabila kena tulis positif 4, yang ni kena tulis positif 3. Jadi ayat kat bawah ni tinggi. Jadi katakanlah sini Umi boleh refer pengiraan kat atas ni dengan nilai yang betul, boleh dapat markah. Tapi bila sini salah, lebih tinggi dia, lebih tinggi sebab dia ada nilai. Kita kena sebut nilai dia. Bila pergi atas, tak ada positif dengan positif ni, jadi tak boleh bagi markah. Dia tak boleh nak cover yang atas ni. Okay. Jadi dapat 2 markah je. Okay, Umi tengok pula jawapan Fakihah. Okay, Fakihah kata, Fakihah dia tak kira. Dia terus ambil macam Umi biasa aja, kumpulan 1, kumpulan 2. Jadi Fakihah tengok sini 2. Lepas tu Fakihah apa kata? Kromium 2. Fakihah tengok sini 3. Fakihah pun buat kromium 3. Dia dah kebetulan. Jawapan dia memang kromium 3. Dapatlah markah sini. Okey, Fakihah kena ingat. Bila Fakihah nak buat gini, kromium ni 2. Kalau kita kata dia 2, tapi oksigen ni dia 2 juga tau. Dia 2 juga. Jadi kalau dia silang, sebenarnya 4 lah sini. Kalau macam ni nampaklah ni oksigen O2 CR3 betul. Tapi sini dia sepatutnya CR sini O2. Tapi bila O2 dia jadi 1, maksudnya dia dah kecilkan. 2, 4. Jadilah 1, 2. Okay. So kalau Fakihah tak faham apa yang terang, macam kalau Umi boleh congak macam tu. Tapi kalau orang yang tak nampak congak gitu, dia kena kira macam yang Sabila buat tadi. Tapi dah kebetulan bawah ni betul. Okay, Fakihah dapat 1 markah. Itu Fakihah pun khabar. Okay, ini adalah cara yang betul walaupun jawapannya salah. Okay. CrO2 mempunyai nombor pengoksidaan +2 walaupun salah. Kalau macam Sabila tadi +3 betul. Plus 4 dalam sebatian ini, manakala CrO3 mempunyai nombor pengoksidaan +3 dalam sebatian ini. Okay. So yang ni dia dapatlah markah pula di sini. So ini adalah cara yang betul. Dan kalau ikut kalau ni tak payah ada lah ni manakala ni. Buat je. Nombor pengoksidaan ni, nombor pengoksidaan ni. Okey, dapat markah situ. Okey, jadi pengoksidaan berlaku nombor pengoksidaan satu unsur dalam tindak balas bertambah. So sama juga Fakihah pun dapat 2 juga. Okey, ini adalah cara dia yang betul ya untuk tulis jawapan ni. Okey, selepas pada jawapan yang kita tadi, patutnya kita tulis gini ya. Selepas daripada ni sepatutnya, okey, ni jawapan dia, poin pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga gini. Nombor pengoksidaan CrO2 ialah positif 4, nombor pengoksidaan CR2O3 ialah positif 3. Kromium mempunyai lebih daripada 1 nombor pengoksidaan. Kalau nak sambung, kromium mempunyai lebih daripada 1 nombor pengoksidaan kerana kromium berada dalam kumpulan logam peralihan. Tak apa, dapat markah. Okey, itu cara dia yang sebenar-benarnya. Nampak tak? So macam Fakihah tadi dia buat ayat-ayat, kadang-kadang buat kena fikir pula pasal ayat. Tulis je macam Umi buat ni, nombor pengoksidaan ni sama dengan, nombor pengoksidaan ni sama dengan. Make sure yang ni jangan tinggal. Macam Sabila tadi kita tak boleh markah sebab bila masa pengiraan ni Sabila tinggal ni. Okey. Soalan dia ada lagi tak ke habis dah situ? Okey, sebelum Umi pergi pada soalan ni, yang tadi. Okey, ada apa nak tanya tak? Tak ada? Okay ya, boleh ya? Okay, so Umi pergi pada soalan yang terakhir untuk tajuk ni. Okay, berikut adalah senarai 3 jenis bijih. Kita ingat bijih ni, macam kalau kita tahu gini lah, okay. Allah Ta'ala dia nak suruh kita belajar, cari ilmu, macam menuntut ilmu, okay. So kita nak guna besi, Tapi besi ni ataupun nak guna logam lain, logam-logam yang ada ni dalam muka bumi ni, dalam kerak bumi ni, dia tak wujud sebagai logam. Dia wujud sebagai bijih. Bijih maksudnya dia wujud sebagai sebatian, dia bukan unsur. So, dia bergabung dengan oksigen. Kebanyakan bergabung dengan oksigen lah. Jadi sekarang ni kita nak logam tu, macam bauksit. Bauksit ni adalah aluminium oksida. Kita nak aluminium, tak nak sebatian, kita nak unsur. Jadi kita kena cari cara untuk dapat aluminium saja daripada aluminium oksida. Okey, so soalan dia tanya. Okey, bauksit, hematite dan kestrate. Okey. Nampak macam Umi pun tak bagi penekanan tajuk ni, tapi kena ingat bila benda ni ada lampu teks, dia boleh ditanya dalam soalan. Okey. So kita kena tahu bauksit ni apa, hematite ni apa, kestrate ni apa. Ni nama bijih dekat luar. So apa nama kimia dia kita kena tahu.
Kalau kita tak tahu nama kimia dia, macam mana kita nak ekstrak dia, kita nak ambil dia. Okey, bagi setiap biji di bawah, sila nyatakan kaedah bagaimana logam itu boleh diekstrak. Ekstrak ni kita nak keluar daripada biji dia. Aluminium oksida nak ambil aluminium. So cara dia macam mana? Jadi sebab tu Mi kata kita kena tahu nama dia. Kalau kita tak tahu nama dia, kita tak tahu nak buat macam mana. Okey, nak kaedah dia macam mana. Okey, 3 markah ni, 1 markah lah. Ada apa ke? Okey, kita tengok jawapan Sabila dulu. Okey, Sabila kata aluminium oksida, bauksit melalui proses elektrolisis. Dia tak bagi tahu tapi Umi tulis sini. Bauksit ni sebenarnya aluminium oksida melalui proses elektrolisis. Okey, betul ya? Elektrolisis menggunakan elektrod karbon. So kita akan dapat aluminium, oksigen terbebas dalam udara. Okey. So di sini sebenarnya hematite ni adalah ferrum 2 oksida, kalsiterik ni adalah sternum oksida. So yang ni kita nak logam besi, yang ni kita nak logam sternum. Okey, kalau tengok jawapan, sebenarnya jawapan Sabila dengan jawapan Fatihah ni sama. Mungkin ambil lampu teks sekut ni gini ya. Okey. So Umi nak bagi faham je. Umi nak bagi faham buat gini sebab tu kita kena tahu bauksit ni aluminium oksida, hematite ni ferrum oksida, kalsiterik ni sternum oksida. Okey, jadi bauksit ni sebab dia berada di atas karbon, jadi kita tak boleh nak guna karbon dalam siri keaktifan logam tu. Sebab tu kita buat dia secara elektrolisis. Okey, tapi untuk FeO dengan SNO sebab dia berada di bawah daripada karbon, kita boleh saja buat macam ni. Okey, penurunan oksida logam dengan karbon. Ataupun Umi kata gini lah, pemanasan ferrum 2 oksida dengan karbon. Okey, sebab yang ni mungkin jawapan Sabila ambil dengan Fatihah sama je, ambil lampu teks lah. Umi takut awak tak faham. Okey, jadi kalau awak nak faham sebenarnya senang saja. Pilih 3 logam ni, aluminium, ferrum, sternum. Aluminium ni dia berada di atas daripada karbon dalam siri keaktifan logam, gunalah elektrolisis. Sebab tak boleh nak tindak balaskan dengan karbon. Tapi bagi logam yang berada di bawah daripada karbon ni, kita boleh panaskan dengan karbon, jadi karbon akan ambil oksigen dia, jadi karbon dioksida. So kita dapatlah ferrum ni. Okey, so 1 tu 1 markah. Dapatlah situ 3 markah. Madihah. Assalamualaikum Madihah. Nak habis kelas dah sayang. Baru bangun. Siapa yang bagi komen tu? Madihah. Tak apalah, daripada tak masuk langsung. Walaupun kalau ada depan mata ni kurang telinga tentu lah. Okey, sebelum tu siapa dah Umi punya SU? Syazah dengan Fizah, okey tak tu? Boleh tak ambil kedatangan? Boleh. Okey, tengok dia orang ambil masa bila. Kalau ambil tadi Madihah tak masuk kelas lah. Okey, so ada apa tanya Miss soalan nombor 7? Soalan nombor 7. Mana cek. Umi hematite tadi melalui pemanasan apa? Hematite. Hematite tadi, jap. Okey. Ada kena ingat gini. Okey, hematite ni nama dia ialah ferrum oksida. Kalau ferrum oksida kita buat tindak balas macam ni je lah dah. Kita boleh buat tindak balas yang macam ni ya. Macam ni. Tapi dalam industri lah. Maksudnya kita ambil je tadi ferrum oksida. Kalau macam ni dia guna bukan yang ni. Ini. Sorry. Yang ni. Okey yang ni. So maksudnya dalam ni kita letak hematite tadi ferrum oksida plus karbon. Jadi kita pemanaskan dia. Jadi kita kata pemanasan antara ferrum 2 oksida tadi dengan karbon. Jadi karbon ni lebih reaktif, karbon akan mengalami pengoksidaan, dia ambil oksigen ni. Manakala ferrum tadi dia kurang reaktif, jadi dia akan mengalami penurunan, dia akan kehilangan oksigen sebab kita nak ferrum ni. So untuk yang nombor 2 dengan 3 inilah kaedahnya. Kaedah pemanasan antara biji tadi dengan karbon. Okey, boleh ada? Faham. Apa dia? Faham. Okey, orang lain sebelum masuk soalan nombor 8. Ini cik dalam mula yang hermetik Adia. Cek ada apa-apa tak?
Okey, so beres. So kita pergi pada soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 agak susah sebenarnya. Okay, siapa yang nak tengok soalan nombor 8 ni? Okey, dalam kertas kita nanti Shima dengan Hadi yang jawab. Okey, tengok soalan nombor 8. Berikut adalah satu kenyataan yang berkaitan dengan kadar tindak balas. Okey, nampak macam simple. Tindak balas cepat berlaku dengan pantas dan lengkap dalam masa yang singkat. Kadar tindak balas adalah tinggi. Tindak balas yang perlahan dan berlaku secara perlahan adalah kadar tindak balas perlahan berlaku secara perlahan serta mengambil masa yang lama. Kadar tindak balas adalah rendah. So ini kita faham dah biasa ini. Okey, soalan tanya, berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan satu tindak balas yang melibatkan kadar tindak balas tinggi dan kadar tindak balas rendah. Nyatakan satu tindak balas. Sekarang ni di atas ni dia gambar kita, kadar tindak balas ni ada dua. Satu kadar tindak balas tinggi, satu lagi kadar tindak balas yang rendah. Kalau tindak balas tinggi ni dia mengambil masa yang singkat untuk tindak balas itu berlaku. Kalau tindak balas ni rendah dia mengambil masa yang lama untuk tindak balas itu berlaku. Soalan kata base pada statement ni, nyatakan satu tindak balas yang kadar tindak balas dia tinggi dan satu tindak balas yang kadar tindak balas dia rendah. Okey, so kita tengok sini. Okey, so sekarang ni Shima jawab, kadar tindak balas tinggi menggunakan suhu yang tinggi, kadar tindak balas rendah menggunakan suhu rendah. Bukan macam ni jawapan dia sayang. Okey, MB2 Hadi pun jawab gitu ke. Tindak balas antara natrium karbonat dengan HCl. Okey, ini adalah sifat kimia asid. Tindak balas antara ferrous dengan oksigen. Kita tahu Hadi ambil mana. Apa maksud Hadi faham ini? Hadi, kenapa Hadi ambil tindak balas dengan asid tu tindak balas yang tinggi? Hadi? Dah, faham mana? Hadi? Abdul Hadi. Ini masalah online ni kelas ni. Tak apa, okey pergi balik. Okey, dia sebenarnya gini lah. Maksud soalan ni, siapa boleh bagi jawapan? Siapa nak cuba bagi jawapan? Okey, siapa nak cuba bagi jawapan? Orang lain cuba bagi jawapan ni. Apa jawapan ni? Jawapan ni, soalan ni semua keluar periksa kertas 3. Ini dia semua keluar kertas 3. Siapa cuba cepat. Tak ada. Semua tak tahu minta jawapan dia. Senyap je semua. Tak tahu ke? Tak faham ke soalan ni? Dok faham, dok tahu. Tak tahu. Okey, tengok balik sayang, tengok balik. Okey, dia kata sekarang ni kita ada dua jenis tindak balas. Kadar tindak balas kita ada dua jenis. Kadar tindak balas yang tinggi, kadar tindak balas yang rendah. Kalau kadar tindak balas tinggi, masa yang dia ambil tu singkat. Kalau kadar tindak balas rendah, masa yang dia ambil tu lama. Berdasarkan kenyataan ni, nyatakan satu tindak balas yang mempunyai kadar tindak balas tinggi, satu tindak balas yang mempunyai kadar tindak balas rendah. Nak jenis tindak balas ke? Dia nak contoh lah. Dia nak contoh kadar tindak balas tinggi dengan kadar tindak balas rendah. Satu tindak balas. Tindak balas apa? Cuba kau bagi nama kat Umi tindak balas apa yang kita belajar yang awak tahu? Peneutralan. Peneutralan lagi. Pengaratan lagi. Siapa cakap? Pemendakan. Siapa cakap tadi? Pemendakan lagi. Pembakaran. Okey, semua jawapan tu dah betul. So sekarang ni, kalau macam Awin jawab tadi pembakaran, tinggi ke rendah? Masa yang dia ambil untuk bakar. Awak letak sampah, awak bakar. Lambat ke cepat? Tinggi. Masa yang dia ambil untuk sampah tu terbakar, cepat ke lambat? Cepat. Kadar tindak balas dia? Tinggi. So tu adalah contoh dia pembakaran. Peneutralan, ambil asid campur kali, terus dapat garam dengan air ke kena tunggu 2 jam? Ataupun 2 hari? Kan?
Ambil asid, campur air, terus dapat garam dengan air. Jadi tindak balas tu tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi. Pemendakan. Ambil larutan tambah logam yang lebih elektropositif. Tindak balas terus berlaku kan? So kadar tindak balas dia tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi. Okey, yang rendah macam mana? Pengaratan. Pengaratan. Penyampaian. Pengaratan, penyampaian buat hari ni, besok baru dapat hasil. Pengaratan letak sekarang ni, nanti esok 3 hari baru dapat hasil. So itulah jawapannya. Jawapannya ialah letak kat sini, terus tulis sini. Tindak balas, kadar tindak balas tinggi ialah penetralan. Kadar tindak balas rendah ialah pengaratan, penampaian. Yang tadi tu penetralan, penyesaran, pembakaran. Boleh berlaku. Okey, boleh tu? Okey, seterusnya. Okey, ni dia bagi kita. Okey, yang ni ramai dah kot yang dah tinggal dia ni. Okey, dia guna natrium thiosulfide. Natrium thiosulfide dengan asid sulfurik. So dalam kes ni kita malarkan asid sulfurik sama je. Natrium thiosulfide dalam kes ni kita guna 0.2 mol, 0.2 mol. Okey. Dalam faktor ni kita ada dua iaitu faktor suhu. Okey. Awak kena ingat balik-balik, anak kena ingat balik. Untuk larutan natrium sulfide yang kita goncang tengok tanda X hilang tu. Okey, dia ada dua faktor. Sama ada faktor suhu atau faktor kepekatan. So dalam kes ni dia faktor suhu. Faktor suhu. Apabila dia suhu dia tinggi, masa yang dia ambil untuk tanda X hilang tu singkat. Okey. Apabila suhu dia rendah, masa yang dia ambil untuk tanda X hilang tu lama. Okay, soalan tanya, banding dan terangkan keputusan yang dijangka dengan menggunakan teori pelanggaran jika pelajar menjalankan eksperimen 1 dan eksperimen 2 sebagaimana darjah 8. So 6 markah. So 6 markah, jadi sekarang ni dia nak banding dan terang. Banding dan terangkan keputusan. Jadi berdasarkan teori pelanggaran. Okay, tengok jawapan Syimah dulu. Okay, jawapan Syimah tadi. Okay, suhu yang digunakan dalam eksperimen 2 lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Okey, faktor 1 markah. Markah utama. Tapi dia ada perkataan lebih tinggi. Okey, faktor markah yang kedua, zarah apabila suhu tinggi, zarah-zarah mempunyai lebih banyak tenaga kinetik. Okey, kenapa tak dapat markah sini? Kenapa zarah-zarah mempunyai lebih banyak tenaga kinetik dan bergerak lebih laju berbanding suhu rendah? Okey, kenapa tak dapat markah ni? Siapa boleh bagi tahu? Kenapa jawapan Syimah tak dapat markah? Tak ada molekul ke Umi? Bukan tak ada molekul. Siapa jawab tadi? Izzah. Fiza, nak molekul. Tindak balas kita berlaku antara natrium thiosulfide dengan asid sulfurik. Okey, so siapa boleh beritahu? Tidak sebut zarah-zarah apa yang melanggar. Zarah kami cakap kita kena bagi tahu zarah di base pada eksperimen kita. So dalam eksperimen kita tadi kita guna asid, kena tulis balik persamaan ion. Siapa yang tak tahu, tak ingat tu kena tulis balik. Tindak balas antara larutan natrium thiosulfide dengan asid sulfurik. Bila kita tulis persamaan ion, zarah yang terlibat ialah ion hidrogen dengan ion thiosulfide. Ion hidrogen dan ion thiosulfide. Sepatutnya ayat dia berbunyi, ion apabila suhu tinggi, ion hidrogen dan ion thiosulfide mempunyai lebih banyak tenaga kinetik. Baru dapat markah. So zarah tak ganti, salah. Okey, hilang 1 markah, baru dapat 1 markah. Okey, faktor penerangan, tak dapat markah. Frekuensi pelanggaran antara, sekali lagi, atom natrium thiosulfide is not. Okey, natrium thiosulfide dia sesebatian, dia bukan atom. Natrium thiosulfide dia adalah sebatian, dia bukan atom. Tapi dia boleh mengion sebab dia adalah sebatian ion. So di sini ialah sepatutnya ion thiosulfide dengan ion hidrogen. Betul. Ion hidrogen betul, ion thiosulfide salah. So tak dapat markah kat sini. Lebih tinggi berbanding eksperimen 1, tak dapat pula markah frekuensi pelanggaran. Okey, frekuensi pelanggaran berkesan sebab kita dah tolak markah kat atas ni, kat bawah ni kita avoid double penalty. Kita tak tolak 2 kali, dapat pula markah bawah ni. Okey, lepas tu kadar tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi. So guna perkataan lebih tinggi dapat markah. So di sini ni kebanyakan markah hilang sebab kita tak tahu persamaan ion. So, kena ingat
persamaan ion bagi tindak balas ni ialah H plus dengan ion thiosulfat. Okey, Umi tengok jawapan Hadi. Okey, jawapan Hadi kadar tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi betul, suhu yang digunakan lebih tinggi betul apabila suhu, okey, kadar tindak balas juga bertambah. Okey, tak ada markah statement tu, gitu saja. Okey, Zara sama juga, tak dapat markah kat sini. Okey, frekuensi pelanggaran antara natrium yang salah. Okey, sama macam tadi. Jadi yang ni kita tak tolak 2 kali markah, dapat pula markah sini. So, patutnya kat sini murid kena tahu tulis persamaan ion. Okey, soalan seterusnya. Okey, jika eksperimen 3 dijalankan, ramalkan dan terangkan apa yang berlaku pada kadar tindak balas. Okey, kena ingat sini ya. Okey, sekarang ni eksperimen 3, dia dah turunkan. Okey, katakanlah ini ialah amali yang kita guna asid sulfurik. Biar, okey, sebelum terlupa, sebelum Umi habiskan kelas. Umi ada next kelas sebelum ni ada bagi tahu aspirin berasid. Okey, aspirin tidak berasid ya, sebab yang ni Umi cari je lah, awak boleh cari kat internet sebenarnya. Okey, baca yang ke-10 ni. Sebelum Umi lupa, tengah lalu lah. Aspirin harus disimpan dalam pembungkusan asal, dalam suhu bilik dan tempat yang kering. Aspirin perlu dibuang sekiranya tablet mengeluarkan bau masam, iaitu cuka. Maksudnya bila dia bau masam macam cuka, macam dia dah jadi berasid, kita kena buang. So kalau awak kata aspirin tu masa makan jadi berasid, salah lah. Yang ingat lagi lah, ini yang soalan struktur dulu, struktur yang hari tu. Okey, lepas tu Umi nak tunjuk yang ni. Okey, yang ni amali ni. Biar tak dah habis pun. Yang ni, amali yang kita buat ni, amali yang kita sedang bincang ni, amali ni. Okey, dalam ni kita letak, okey, ni larutan natrium thiosulfat. Okey, lepas tu kita ambil larutan natrium thiosulfat ni, kita letak dalam kelalangkun. Okey, ni bukan macam kita nak kumpul gas, kita nak tengok tanda X hilang. Okey, lepas tu dalam ni kita pun letak tanda X ni. Okey, kita letak kelalangkun kat sini. Ni dalam measuring cylinder ni kita ada asid sulfurik tadi yang kita malarkan tu. Okey, lepas tu kita pun tuang dalam ni. Kita tengok daripada atas ni tanda X hilang. Okey, so dia akan dapat mendakan kat sini. Okey, kita goyang. Okay, masa ni kita start jarandik. Jarandik. Lepas tu kita tengok tanda X hilang. Okey, so ni sebenarnya amali dia. Tu sebenarnya amali dia. Okay, so dalam kes ni, bila kita turunkan ke pekatan, okay, walaupun suhu dia sama, okay, kita turunkan ke pekatan, sepatutnya masa yang dia ambil untuk tanda X hilang tu bertambah lah kan? Okay, bertambah. Jadi soalan tanya, jika eksperimen 3 dijalankan, ramalkan apa yang berlaku kepada kadar tindak balas. Jadi kadar tindak balas dia bergantung kepada masa yang dia ambil untuk tanda X hilang. Jadi kalau tanda X hilang tu lambat, jadi kadar tindak balas dia masa yang anda ambil untuk tanda X tu lama, jadi kadar tindak balas dia adalah rendah kerana kepekatan larutan natrium thiosulfat adalah rendah. Terbalik kalau yang ni amali ni kita guna asid dengan logam ataupun asid dengan logam karbonat. Yang tu ni akan sentuh lagi. Ni takut awak ada kelas bio ke apa? 10.30. Okay, kejap Mami ambil masa 10 minit sekejap. Okay, so yang ni jadi yang ni selesai kat sini. Okay, lakarkan graf dan label bagi kedua-dua eksperimen. So kalau kita tengok jawapan sahabat kita buat graf macam ni. Okay, ni bukan sayang, ni bukan graf. Awak buat graf macam ni graf isi padu lawan masa. Isi padu lawan masa yang kita kumpul gas dalam burette tu. Yang ni kita tengok tanda X hilang. Okay, tengok jawapan Hadi. Ni jawapan Hadi. Jawapan Syimah pun sama juga. Okay, so jawapan dia macam ni. Hello? Okey, ni sepatutnya. Okey, suhu lawan lawan. Okey. So, Umi tak setuju dengan jawapan ni sebab sekarang ni kita tengok balik soalan ni.
Okey, jika eksperimen 3 dijalankan, ramalkan apa yang berlaku. Jadi kalau tengok eksperimen 3, kalau kita nak ambil faktor suhu, kalau dengan eksperimen 2 ni kita boleh bandingkan faktor suhu. Lepas tu faktor kepekatan lagi. So kita macam banyak benda yang kita manipulate. So kalau kita ambil dengan eksperimen pertama ni, suhu kita malarkan. Kita tak boleh nak dua-dua. Kita tak boleh nak manipulasikan kepekatan dengan suhu. Jadi yang ni kita manipulasikan kepekatan dia, kita tetapkan suhu dia. Jadi graf dia akan dapat macam ni. Okay. So sini tukar, sini jadi kepekatan lawan 1 per masa. Okay. Sebab suhu dia pun 30-40. Kalau kepekatan kita tadi 0.1, 0.2. Okay. Jadi sekarang ni untuk yang ni 1 per masa. Masa eksperimen kita masa eksperimen kita buat tu masa. Lepas tu baru kita kira 1 per masa. Siapa yang tak ingat ni kena tengok balik buku teks ni. Okay. Awal-awal tahun dulu kita buat eksperimen ni satu. Okay, ini adalah jawapan dia. Okay, lepas tu soalan dia yang terakhir. Okay. Apa dia? Jadi graf tu kepekatan lawan masa ke? Ya, sebabnya gini. Umi tengok soalan ni dia macam, okay, kalau tengok sini. Kalau dia nak banding antara ni dengan ni. Kemolaran dia ni pun berbeza. Maksudnya kepekatan dia pun berbeza. Jadi kalau macam graf tadi dia bandingkan, dia buat faktor suhu 40 dengan 50, dengan 30. Okay, so kita boleh buat juga faktor kepekatan 0.2 dengan 0.1. Jadi yang ni kepekatan dia cair, jadi masa yang dia ambil yang tu untuk tindak balas untuk tanda X hilang lama. Jadi bila masa tu lama besar, jadi 1 per masa yang besar dia akan jadi rendah lah. Sebab 1 per masa itu ialah kadar tindak balas dah untuk eksperimen ni, untuk eksperimen 2 ni. Eksperimen ni ada 2 faktor je, faktor suhu atau faktor kepekatan. Okay, so kalau kita nak banding 2 ni, kalau macam banding 2 ni faktor suhu, ni faktor suhu sebab kepekatan dia sama. Jadi kalau faktor suhu, eksperimen macam tadi lah, dia punya gambar rajah graf tadi macam tadi lah. Okay, jadi kalau kita nak bandingkan bila suhu dia kita malar, kita bandingkan kepekatan, okay, ganti je. Sini kepekatan, so sini tadi 0.1, sini 0.2. Okay, dia akan berkadar terus. Semakin tinggi kepekatan, semakin tinggi kadar tindak balas. Sebab semakin tinggi kepekatan, semakin rendah masa yang diambil untuk tanda X hilang. Okay, kalau tak faham ni kita tengok balik dalam buku teks tu. Umi nak terang macam tu lah. Macam Umi terang ni lah. Kalau masa Umi terang tak faham nanti esok Umi tunjuk lagi. Tapi tadi Umi tunjuk dalam amali dia tu, amali dia macam kita buat tu. Takut siapa-siapa yang tak ingat amali yang mana. Sebab tengok jawapan ni, awak lukis ni dia macam banyak merujuk kepada amali yang kita kumpul gas dalam burette tu. Itu bukan. Bukan yang tu. Okay, ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Okay. Okay, kita tengok kat sini, habis sini, okay, lukis graf. Okay, lepas tu baru yang ni. Baru yang ni pula. Okay, yang ni baru guna macam tadi. Larutan kumpulan bersulfat, tindak balas dengan zinc, tindak balas dengan asid. So sifat kimia asid, zinc, campur asid. Okay, lepas tu dapat zinc klorida dan gas hidrogen. So kita tahu dah ni sifat kimia asid campur logam dapat garam dan hidrogen. So bila sini zinc klorida, so sini klorida ni mesti milik asid. So asid ni mesti asid klorida. Kalau zinc sulfat, asid sulfurik. Kalau zinc karbonat, asid karbonik. Kalau zinc klorida, asid ada klorid. Okay. Jadual menunjukkan data daripada eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji kadar tindak balas antara zinc dengan asid K. Okay, so 4 markah dia nak nyatakan nama asid K, peranan larutan kumpulan bersulfat. Apa buah kumpulan bersulfat ni pula? Asid campur dengan logam, apa buah kumpulan bersulfat? So tuliskan persamaan kimia yang seimbang. Okay, so nama asid K dapat 1 markah, peranan dia makin, okay, equation dia betul 4/4. Okay, tengok pula yang Hadi. Okay, yang Hadi. Okay, nama. Dia nak nama Hadi. So wrong. Okay, dia nak nama. Ni formula. Salah pula. Betul dah tapi salah sebab dia nak nama. Makin. Okay, Hadi ni tak tahu ni Hadi tulis persamaan apa ni.
Asid campur dengan logam. Kupuran bersulfat tak perlu sebab dia bertindak sebagai mangkin Hadi. Okey, dia bertindak sebagai mangkin. Kalau Hadi nak tulis, Hadi tulis atas ni. Atas nak panah ni. Okey. So mangkin dia tak perlu tambah. Mangkin dia tak terlibat dalam tindak balas tu untuk menghasilkan bahan. Dia hanya mempercepatkan masa untuk tinggikan kadar tindak balas. Okey Hadi, dia kena buat balik pembetulan ni. Kalau tak faham tanya Umi. Okey, soalan seterusnya. Dia suruh kita lukis gambar raja arah tenaga dengan mangkin tanpa mangkin. Okey, tengok jawapan kawan kita. Jawapan Shima tadi. Okey. Arah tenaga, okey, markah ni tenaga, betul. Okey. Cuma kalau tadi turun tangga, kita yang ni kita buat profil tenaga kan. Ni turun tangga juga. Bahan atas, hasil bawah, daripada sini tarik ke atas. Okey, bahan ke hasil ni EA. EA ni tanpa mangkin. Okey, lepas tu Shima buat turun bawah ni EA prime. Patutnya Shima kena buat sini prime. Prime sini, ini adalah dengan mangkin. Okey, so Shima dapat 3/3 markah. Okey, tengok jawapan Hadi. Okey, Hadi tak ada tenaga Hadi. Tak dapat markah sini. Okey. Okey, jadi bila sini salah tadi, Hadi pun bahan yang salah, hasil yang salah ni. Okey. Patutnya sini kena bubuh bahan yang bahan tadi je lah. Tak ada ukuran bersulfat ni. Okey, tapi Hadi buat ni yang betul ni label. Label ni betul. EA daripada bahan ke hasil, bahan ke puncak. Lepas tu Hadi turunkan dia bila guna mangkin. EA prime dia dengan mangkin. Okey, Hadi dapat 1 markah. Okey, so Umi stop kat sini. Ada kelas 48 ni. Okey, ada apa nak tanya?